rasuah. Secara umum, rasuah merupakan perbuatan memberi atau menerima sesuatu suapan berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Selain itu, rasuah merupakan satu kesalahan jenayah dan salah di sisi undang-undang. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor tersebut. Seterusnya, kesan jenayah rasuah terbahagi kepada tiga, iaitu kesan terhadap individu, masyarakat dan negara. Yang pertama, individu dikenakan hukuman. Individu yang melakukan jenayah rasuah ini akan dikenakan hukuman yang berat terhadapnya jika disabitkan bersalah. Hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda akan dikenakan. Rasuah ini hanya memberi kesan yang buruk kepada individu yang mengamalkannya. Yang kedua, masyarakat. Nama keluarga tercemar. Individu yang terjebak dengan rasuah ini akan menarik keluarganya sekali untuk menerima tempias atas kesalahan yang dilakukannya. Masyarakat setempat akan memandang serong kepada keluarga yang terlibat dengan rasuah. Tambahan itu, individu yang melakukan jenayah ini akan dibenci oleh masyarakat kerana melakukan perbuatan yang hina seperti menerima rasuah. Yang ketiga, negara. Pentadbiran negara lemah dan merosot. Pentadbiran negara akan merosot sekiranya rasuah ini diamalkan oleh individu yang mempunyai jawatan yang tinggi. Ekonomi negara juga akan menurun akibat perbuatan individu yang mengamalkan aktiviti rasuah ini. Bentuk kesalahan rasuah. Secara umumnya, bentuk kesalahan rasuah yang sering dilakukan mencakupi perlakuan-perlakuan yang boleh dikategorikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta, menerima dan bersetuju untuk menerima suapan rasuah yang berbentuk wang, benda, perkhidmatan dan lain-lain sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal dan majikan berkenaan. Yang kedua, membuat tuntutan palsu. Mana-mana orang memberi kepada ejen memberi kepada prinsipal atau majikannya sesuatu dokumen yang diketahuinya atau disedari mengenai butir mata palsu yang mana prinsipal atau majikannya mempunyai kepentingan dengan tujuan untuk meniru atau memperdayakan prinsipal atau majikannya. Yang ketiga, menyalahguna jawatan atau kedudukan. Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan suapan, membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya, di mana pegawai itu, saudara maranya atau sekutunya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung. Bagaimanakah cara untuk mengatasi rasuah? Antara langkah untuk mencegah salah laku rasuah berlaku di negara ini adalah dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang amalan rasuah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, rasuah bermaksud pemberian atau sogokan. Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan muda. Langkah yang kedua ialah pelaksanaan undang-undang dan hukuman yang tegas. Umum mengetahui kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak ke atas salah laku yang melibatkan rasuah. Seterusnya, langkah lain yang boleh dilakukan untuk mencegah rasuah adalah memastikan sektor awam beroperasi secara jujur, telus dan bertanggungjawab. Dalam sesebuah organisasi, pengurus merupakan jawatan yang paling penting untuk menguruskan tugas organisasi tersebut dan menjadi contoh kepada pekerja yang lain. Langkah yang terakhir ialah menawarkan gaji yang bertepatan kepada semua ahli masyarakat. Hal ini demikian kerana jika kita mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung keperluan dan kehendak diri serta keluarga, keinginan untuk menerima rasuah pasti dapat dielakkan. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah sesungguhnya masyarakat yang kehilangan nilai amanah akan ditimpa krisis kepercayaan. Oleh itu, semua pihak perlu menjauhi sifat tamak yang boleh menyebabkan perbuatan rasuah serta menggalakkan diri daripada berbelanja melebihi pendapatan. Berikutan semakin seriusnya usaha menangani gejala ini.
Rakyat sangat berharap tiada sesiapa akan terkecuali daripada tindakan undang-undang. Martabat parti politik bukan payung yang melindungi sesiapa daripada penghakiman dan hukuman. Kita yakin bahawa hukuman yang setimpal boleh menerbitkan perilaku baik seseorang. Sehubungan itu, dalam memerangi gejala ini, semua pihak perlulah bertindak secara menyeluruh dan berterusan. Jika kita sepakat melakukannya, tiada sebab kita akan gagal. Banyak cara yang boleh diadaptasi di negara kita untuk membendung gejala rasuah yang semakin membara. Masyarakat umum perlu sentiasa diingatkan supaya tidak terjebak dengan gejala ini kerana sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sekian daripada kami dari AB135, kumpulan 3 dari Kolej Politek Marabani. Sekian, terima kasih.